InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya kita kalau kita ambil ni rasanya muka surat 21, nanti kita baca dulu sikit disunatkan setelah doa ini untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Waktu kita baca dah dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan disebutkan lafaz seperti berikut, wa sallallahu ala nabi. Ini kita baca dah. Okey, betul Para sahabat kami, situ kan. Para sahabat kami, dia kalau sebut kata para sahabat kami yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, ia ada maksud yang tersendiri. Jadi maksud dengan sahabat kami di sini adalah ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Maksud dia ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mereka sama dengan pandangan Imam Syafi'i, dan mereka itu menggunakan kaedah yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Syafi'i. Itu yang dimaksud dengan sahabat kami. Sahabat kami yakni ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Para sahabat kami menyatakan apabila ketika kunut membaca doa daripada Umar bin Al-Khattab maka baik juga. Jadi ketika kunut kita baca doa kunut yang dinaqalkan, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, maka ni comel jugalah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan kunut subuh setelah rakaat dan membaca Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kafirin mulhiq Allahumma 'adzibil kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah, memohon keampunan kepadamu ya Allah, dan tidak engkar, tidak kufur kami kepadamu. Kami beriman kepadamu dan berlepas diri daripada orang yang kafir kepadamu. Segala orang kafir kami berlepas diri. Ya Allah, hanya kepada kamu kami beribadah, hanya untukmu kami salat dan sujud, hanya kepadamu kami berusaha dan bergegas ni segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengharapkan rahmatmu dan takut akan seksamu. Sesungguhnya seksamu diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Ya Allah, seksalah orang-orang kafir yang menghalang daripada jalanmu, mendustai rasul-rasul utusamu dan memerangi para walimu. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin laki-laki dan perempuan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Perbaikilah hubungan mereka, lembutkanlah hati-hati mereka, jadikanlah hati mereka keimanan dan hikmah, teguhkanlah mereka dalam meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantulah mereka menunaikan janjimu yang telah engkau janjikan ke atas mereka. Dan tolonglah mereka atas musuhmu dan musuh mereka, wahai Tuhan yang hak, dan jadilah kami bersama mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna doa Sayyidina Umar memang cukup hebat dah. Memang cukup hebat makna dia. Cuma kalau kita nak rungkai ataupun kita nak syarah makna kepada doa ni, memang malam ni doa ni je lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai sahih mauquf mausul. Mauquf ni maksudnya perkataan Sayyidina Umar. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, hadis nisbah kepada siapa, datang daripada siapa, ia terbagi kepada tiga. Yang pertama nama dia hadis marfu', yang keduanya nama dia hadis mauquf, yang ketiganya nama dia hadis maqtu'. Okey, sekali lagi ya.
Ada hadis marfu'. Okey, satu istilah untuk malam ni. Hadis marfu', ada hadis mauquf dan ada hadis maqtu'. Ni tiga istilah yang kita nak belajar malam ni. Hadis marfu', mana hadis marfu'? Hadis marfu' ni ma udhifa ila nabi. Setiap apa yang disandar kepada nabi hadis marfu'. Setiap apa yang disandar kepada nabi, ma udhifa lin nabi min qaulin wa fi'lin aw iqrarin au khuluqiyyin au khalqiyyin. Maksudnya benda apa yang disandar kepada Rasulullah, sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah, benda tu dibuat di hadapan Rasul, bukan Rasul kata, bukan Rasul buat, sahabat buat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata benda tu, panggil iqrar. Lepas tu ataupun sifat Rasulullah peribadi ataupun akhlak Rasulullah, maka kesemua tu yang dinamakan sebagai hadis. Kita dengar Rasul kata sallu kama raaitumuni usalli, mungkin sembahyang sebagaimana aku melihat aku sembahyang, itu perkataan Rasulullah, hadis marfu'. Kita dengar Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan salat Rasulullah, kana la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah tidak melebihkan, tidak menambah di atas 11 rakaat pada bulan Ramadan dan selain daripada bulan Ramadan. Perbuatan Rasulullah, Aisyah kata perbuatan Rasulullah, hadis marfu'. Ketika ada sahabat melakukan sesuatu di hadapan Rasulullah, tiba-tiba Rasul tak kata benda, sedangkan Rasul tengok, maka tu dia panggil iqrar daripada Rasul, tu panggil hadis marfu'. Hadis marfu' ni perkataan Rasulullah, perbuatan Rasul, pengakuan daripada Rasul, ataupun menceritakan sifat Rasulullah, sama ada sifat saat itu akhlak Rasulullah ataupun bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu yang dinamakan hadis marfu'. Okey, kita ada selagi hadis mauquf. Mauquf di mana mauquf? Perkataan sahabat, perbuatan sahabat. Okey, itu dipanggil hadis mauquf. Sahabat buat lagu ni, Abdullah bin Abbas buat lagu ni, Abdullah bin Umar buat lagu ni, ni perkataan Sayyidina Umar sebagai contoh. Ni perkataan sahabat ni, perkataan sahabat ni, maka itu dipanggil hadis mauquf. Kita ada satu lagi hadis maqtu'. Hadis maqtu' ni adalah perkataan tabi'i dan orang yang selepas daripada tabi'i. Okey. Jadi apabila kita faham istilah ni, dia kata hadis ni dinilai sahih. Mauquf, mauquf maksud dia perkataan sahabat, sebab ni doa Sayyidina Umar, bukan doa Rasulullah. Itu maksud dia. Lepas tu mausul, sanad dia bersambung. Sanad dia bersambung. Baik, itu makna mausul. Katanya perlu diketahui bahawa lafaz yang diambil daripada Umar adalah azib kafarata ahlal kitab. Benda azib kafarata ahlil kitab. Maksudnya benda azabkanlah orang-orang yang kafir daripada ahli kitab, kerana peperangan yang terjadi ketika itu adalah melawan orang kafir daripada ahli kitab. Sementara saat ini lebih sesuai apabila disebutkan dengan lafaz azibil kafarah, kerana lebih umum. Maksudnya apa yang diriwayat daripada Sayyidina Umar dalam lafaz doa dia saat itu, antara lafaz doa dia adalah azibil kafarah. Imam Nawawi mari azabkanlah orang-orang kafir. Sebenarnya apa yang diriwayat daripada Sayyidina Umar adalah azab orang kafir daripada kalangan ahli kitab, kerana ketika itu berlaku peperangan di antara sahabat dengan ahlul kitab. Tapi sekarang ni kata Imam Nawawi, bukan hanya di zaman Imam Nawawi, bukan hanya perang dengan ahlul kitab, bukan perang dengan seluruh orang kafir, maka lebih comel kita umumkan orang kafir. Azabkan segala orang kafir yang menghalang umat Islam daripada jalanmu ya Allah. Baik. Habis. Seterusnya kata dia, dia nak huraikan semakna. Mana dalam hadis tu ada perkataan nakhla'. Nakhla' makna kami tinggalkan. Yafjuruk, menafikan sifat-sifatmu. Nahfad ke nahfid? Nahfid, bukan nahfad. Nahfid dengan harakat kasrah pada huruf fa. Kasrah huruf fa. Dia tulis nahfad sekarang. Pada belakang tu dengan harakat kasrah. Kasrah ni baca nahfid. Artinya bersegera. Tu dia Imam Nawawi gini. Imam Nawawi antara cara Imam Nawawi ketika dia mendatangkan hadis, pada penghujung hadis dia akan cerita makna bagi kalimah-kalimah tertentu yang mungkin payah untuk difahami dalam hadis tersebut.
Sebab kita sekarang ni kita baca hak yang terjemuh dah. Tapi kalau kita baca hak yang Arab, memang huraian syarahan Imam Nawawi terhadap beberapa kalimah yang ada dalam hadis cukup membantu kita memahami hadis. Kalau kita belajar hak yang Arab. Baik. Adapun hak tu kita tak payah baca pun tak apa, sebab kita terjemuh dah tu kan. Baik, seterusnya kita ambil para sahabat kami. Para sahabat kami yakni ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan berpandangan dianjurkan untuk menggabungkan doa kunut daripada Umar ini dan doa kunut sebelumnya. Kita gabung belaka di antara doa kunut yang diriwayat daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib, hak yang Rasul hajar kepada dia, dan doa kunut Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Gabungkan belaka kedua-dua doa tersebut. Apabila digabungkan, maka doa Umar diakhirkan. Kalau kita nak gabungkan, nak baca hak mana dulu, hak mana keriang, boleh belaka nak baca mana dulu, mana keriang. Cuma hak yang paling afdalnya kita baca hak yang diriwayat daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib dulu, hak Umar bin Al-Khattab keriang. Dah sebab apa? Sebab hak yang Hasan bin Ali bin Abi Talib, hak yang Rasul hajar ke dia. Hak ni adalah hak Sayyidina Umar. Maka kita utamakan hak yang Rasul ajar kepada dia berbanding dengan hak yang Sayyidina Umar. Kita baca hak yang dulu. Allahumma hdini fi man hadait. Baca hak dulu. Baru baca hak ni. Apabila hendak diringkaskan, nak baca salah satu, maka cukup dengan membaca doa kunut yang pertama. Hak sebagaimana hak yang kita baca Allahumma hdini fi man hadait. Hak yang kita baca itulah. Habis itu je lah. Katanya dianjurkan untuk menggabung kedua-duanya apabila solat sendiri atau menjadi imam bagi jumlah makmum yang terbatas dan mereka menyukai solat panjang. Manakala tu imam yang makmum dia saat ni tu bukan orang yang tertentu. Contoh masjid kita ni bukan orang tertentu. Orang ni nak sembahyang pun boleh, orang ni nak singgah pun boleh. Bukan kita jemaah kita hanya jemaah khusus saja, tak ada orang lain masuk. Kita jemaah ni dia gini, sembahyang jemaah. Kadang-kadang ahli jemaah kita, makmum kita adalah orang yang tertentu saja. Sebagai contoh, kita berada di pondok ataupun tahfiz Quran, yang mana kita tidak buka jemaah untuk orang qaryah sebagai contoh. Maka ahli jemaah kita orang tertentu saja, orang tu je. Lepas tu makmum tersebut redha tu imam panjang sikit, tak ada masalah. Tu imam nak panjang pun, maka ketika tu hak yang paling afdal gabung dulu. Tapi kalau makmum saat itu bukan jemaah yang tertentu, bukan orang ni nak sembahyang pun apa, orang ni nak sembahyang pun apa, seperti kebanyakan surau dan masjid di tempat kita, maka ketika itu tok imam kena ra'i makmum. Maksud dia kena ra'i makmum, tidak boleh tok imam panjang. Jadi tok imam tidak disunatkan, tidak digalakkan kepada dia gabung dua doa tersebut di dalam qunut dia. Bahkan dia kena ambil salah satu, hak yang paling afdal dia ambil hak yang pertama. Itu maksud dia. Menurut pendapat yang paling sahih, menurut pendapat yang paling benar, qunut tidak memiliki doa atau zikir tertentu. Adakah mesti kena baca Allahumma hdini fi man hadait ketika qunut? Tak. Tu menurut pendapat yang paling benar, qunut tidak memiliki doa atau zikir tertentu. Dengan doa dan zikir apapun qunut boleh dilakukan, walaupun dengan satu ayat ataupun beberapa ayat daripada Al-Quran yang berupa doa. Boleh baca belaka. Walaupun kita baca ayat Al-Quran yang mengandungi doa. Kita antara ayat Quran yang ada ataupun ayat Quran yang dijadikan doa sebagai contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagai contohlah. Banyak lagi ayat yang lain. Baik, kita baca tu je. Sami Allahu liman hamidah. Orang suruh jadi tu imam, kita kunut tak pernah ingat. Tak apa bakal tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak ada ingat kau. Dak ingat kau bahan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebab doa makan saat itu kalau kita tengok kepada makna dia umum. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana, pada kesemua apa yang kamu beri rezeki kepada kami. Makan ke, pakaian ke, minuman ke, keluarga ke, pekerjaan ke, minta Allah Ta'ala berkati belaka. Wa qina azabannar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Dah ingat kau? Ambil wa qina azabannar saja. Wa qina azabannar. Allahu akbar. Riuh orang belakang. Riuh sebab ada belajar. Kan siap mufarakah lalu kali yang. Baik. Allah Rabbi. Sebenarnya doa qunut tidak ada doa khusus.
Mana-mana doa yang kita baca dalam qunut memadai. Mana-mana doa tak kira doa dia pun. Yang penting doa yang sesuai lah. Doa tak sesuai bahan Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, tu tak sesuai pula. Tu doa ketika nak berjimak tu. Jadi maksudnya kira doa yang sesuai lah. Doa yang sesuai. Mana doa yang sesuai? Baca doa dia pun. Allahumma ighfirli ya ghaffar. Sallallahu ala Muhammad. Okay. Ataupun Allahumma arhamni ya rahim. Boleh juga. Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma hdini ya hadi sebagai contoh. Atau ihdinas siratal mustaqim. Hak tu memang ingatlah ke doa tu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sami Allahu liman hamidah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Ia bukan khusus dengan mana-mana doa. Kalau dulu ada orang kata qunut pendek dengan qunut panjang. Ini sebenarnya maksud qunut pendek, qunut panjang kan. Qunut pendek kita baca doa pendek aja. Pendek aja baca doa. Pendek. Ihdinas siratal mustaqim, pendek aja. Nak pendek lagi Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Cuma tidak afdal lah. Hak yang paling afdal hak yang doa hak yang warid. Hak tu hak yang paling afdal. Cuma nak baca doa mana-mana pun tidak menjadi masalah. Baik. Tu kita kena faham. Dengan doa dan zikir apa pun qunut boleh dilakukan walaupun dengan satu ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran yang berupa doa. Tapi tak nak baca ayat Quran situ. Cuma kita ambil ayat Quran yang ada doa. Kita baca bukan kita qasak baca Al-Quran, kita qasak untuk berdoa. Akan tetapi akan lebih baik jika qunut dilakukan dengan doa dan zikir yang terdapat dalam as-sunnah. Itu yang boleh comel. Hak yang Rasul hajar kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib qunut witir tu. Okey. Katanya sekumpulan ulama daripada para sahabat kami juga berpendapat bahawa qunut memiliki doa tertentu dan tidak boleh dengan doa selainnya. Tapi pandangan ni pandangan dhaif. Imam Nawawi kata hak sahih, hak yang benar, hak tadi. Tapi adalah pandangan hak yang kedua, dia kata mana? Dia kata tak, doa qunut mesti kena doa yang tertentu. Doa lain tak jadi. Maksudnya tidak memadai. Itu maksud dia. Katanya dianjur bagi imam solat untuk mengucapkan doa Allahumma. Dianjurkan bagi imam solat untuk mengucapkan doa Allahumma hdini, ya Allah beri petunjuk kepada aku, dengan bentuk jamak. Kena kata Allahumma hdina. Dia dalam bahasa Arab Allahumma hdini makna ya Allah beri hidayah kepada aku, beri petunjuk kepada aku. Tapi kalau baca Allahumma hdina beri petunjuk kepada kami. Jadi tu imam hak yang comel ni, hak yang comel Allahumma hdina, hak tu comel. Tapi kalau bahang tu imam bahang Allahumma hdini, maksud masih lagi memadai bagi tu imam. Cuma kalau makmum faham tu musang sikit makmum. Catung makmum doa dia sorang. Bahang dia sorang aje. Baik. Jadi Allahumma hdina pun tak apa, Allahumma hdini pun tak apa walaupun tu imam. Ni sebab kata Imam Nawawi dianjurkan, maksudnya digalakkan sahaja, bukan wajib. Bukan wajib tu imam baca Allahumma hdina. Kita tak biasa jadi tu imam semaya seorang sama Allahumma hdini mahdini gitulah. Tiba-tiba mari masjid orang tak nak jadi tu imam dok setarang. Jadi tu imam nak baca Allahumma hdina padang dak ingat bang jelah Allahumma hdini nak buat Allahumma hdini. Takkan tak boleh nak tukar dini dengan dina. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tukar kepada jamak. Na makna kami, ni makna aku. Demikian pula dengan doa selanjutnya. Allahumma hdini, Allahumma hdina, lepas tu wa'afini, wa'afina. Itu selanjutnya. Apabila mengucapkan ihdini, maka qunutnya tetap sah. Namun hukumnya makruh. Kerana makruh hukumnya bagi imam solat untuk berdoa khusus bagi dirinya sendiri. Kita semayang, kita doa khusus untuk diri kita, hukum dia makruh. Tapi kena ingat, bukan semua doa dalam sembahyang kita khusus untuk diri kita makruh, bukan. Dia ada doa yang memang kita khusus untuk diri kita. Contoh Rabbighfirli warhamni. Tu khusus untuk diri kita. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunlah kepada aku. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, sebelum salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Tu untuk kita seorang. Hak yang datang wari daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk dia seorang walaupun dosa menjadi itu imam, maka dituntut kepada kita doa kita seorang walaupun kita itu imam. Okey, nampak kan?
Jadi kalau jelas daripada dalil bahawasanya Rasulullah ketika dalam sembahyang dia berdoa dan Rasul khususkan doa untuk diri dia, maka apa yang dituntut kepada kita adalah kita khususkan doa tersebut untuk diri kita. Sebagai contoh, Allahumma ghfirli, apa dia? Rabbi ghfirli warhamni wajburni, doa duduk antara dua sujud. Ataupun doa sebelum daripada salam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu, Allahumma inni zalamtu nafsi. Dia inni sesungguhnya aku zalamtu, aku telah menzalimi nafsi, diri aku sendiri. Kalau ramai bukan Allahumma inni zalamtu nafsi, Allahumma inna zalamna anfusana. Itu kalau sekiranya ramai. Baik. Jadi oleh kerana doa kunut ni Tok Imam baca, makmum ucap amin, maka ketika tu jangan Tok Imam khusus untuk dia seorang. Biar pakat ada ramai-ramai. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Thauban radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummu 'abdun qauman fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'al faqad khanahum. Janganlah seseorang hamba sekali-kali menjadi imam satu kaum kemudian mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri tanpa mereka. Jika dia melakukannya bererti dia telah mengkhianati mereka. Kita kata mari kita pakai doa ramai-ramai anak dah. Hamba baca doa dia pakai amin belaka. Boleh dia pun Allahumma bahan ni seorang je. Orang lain amin boleh gini seorang je. Hak tu dah comel. Hak tu dah comel. Baik. Katanya Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Habis. Para sahabat kami berbeza pendapat tentang mengangkat kedua belah tangan dalam doa kunut dan mengusap wajah. Jadi kan masa kita doa kunut kita angkat tangan. Kita angkat tangan. Lepas tu lepas doa kunut sapu muka. Soalannya, apakah hukum angkat tangan masa kita doa kunut dan apakah hukum sapu muka? Kedua-dua permasalahan tersebut ulama berbeza pandangan. Angkat tangan ketika doa kunut ada pandangan yang mengatakan sunat dan ada pandangan yang mengatakan tidak disunatkan. Ada dua pandangan. Okey, sapu muka ketika selepas daripada kita doa kunut ada hak yang mengatakan sunat dan ada hak yang mengatakan tidak disunatkan. Maka kita tengok mana pandangan yang paling kuat. Para sahabat kami, ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pendapat tentang mengangkat kedua belah tangan dalam doa kunut dan mengusap wajah. Ada tiga pendapat. Pertama, pendapat yang paling benar. Ini pendapat yang paling benar adalah mengangkat kedua belah tangan tanpa mengusap wajah. Lepas daripada doa kunut tak perlu sapu atas sapu muka. Manakala doa di luar sembahyang, doa di luar sembahyang. Jadi kita doa pada sembahyang, di luar sembahyang lah, saat ni dalam sembahyang, doa kunut dalam sembahyang, doa di luar sembahyang. Masa kita berdoa, adakah sunat kita angkat tangan? Ya, sunat kita angkat tangan. Kerana memang ada hadis. Di sana ada hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha Hayyun Karim. Allah Ta'ala Tuhan yang maha pemalu dan maha pemurah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala malu sekiranya hamba menadahkan dua tangannya, tiba-tiba Allah Ta'ala mengembalikan dua tangannya sifra dalam keadaan kosong. Maka berpandukan kepada hadis tersebut, kita berdoa sunat kita angkat tangan. Tapi oleh kerana dalam sembahyang ada beberapa tempat Rasul tidak angkat tangan, maka tak sunat kita angkat tangan dalam sembahyang. Masalah qunut berlaku khilaf. Ada pandangan yang mengatakan sunat, ada pandangan yang mengatakan tidak sunat. Pandangan yang paling tepat adalah sunat sebagaimana yang kita buat, angkat tangan. Baik. Sapu muka di luar sembahyang ulama berbeza pandangan. Lepas kita doa, lepas luar sembahyang kita doa, adakah sunat kita sapu muka? Ada pandangan kata sunat kita sapu muka. Dan ada pandangan kata tidak sunat sapu muka. Pandangan majoriti ulama mazhab mengatakan sunat sapu muka selepas daripada kita berdoa. Tapi di luar sembahyang. Manakala doa kunut tak sunat sapu muka. Baik. Katanya pendapat yang paling benar adalah mengangkat kedua belah tangan tanpa mengusap wajah. Kedua, mengangkat kedua belah tangan dan mengusap wajah. Ini pandangan yang kedua. Kata sunat juga sapu muka. Ketiga, tidak mengangkat kedua belah tangan dan tidak mengusap wajah. Okey, ada tiga pandangan. Pandangan yang paling tepat yang pertama tadi. Okey. Ini berlaku khilaf. Mereka sepakat
Ada tempat orang sepakat bahawa tidaklah diusap selain wajah, baik dada maupun selainnya. Bahkan mereka mengatakan bahawa itu hukumnya adalah makruh. Okey, saat ni kita bincang berkenaan dengan sapu muka. Lepas daripada doa kunut, sapu muka apakah hukum? Ada dua pandangan. Ada pandangan yang kata tidak disunatkan, di pandangan hak yang paling betul. Pandangan hak yang kata sunat pun ada. Hak ni berlaku khilaf. Tapi kalau sapu dada, lepas daripada sapu muka, sapu dada ataupun sapu dada saja, hak ni khilaf kata tak ada khilaf kata sunat. Maksudnya sepakat ulama mengatakan tidak dianjurkan lepas daripada kita berdoa kita sapu dada, bahkan hukum perbuatan tersebut adalah makruh apabila dilakukan dalam sembahyang. Sedangkan tentang bersuara kuat dan perlahan dalam doa kunut, para sahabat kami mengatakan, pertama, apabila solat bersendirian maka bersuara perlahan, dan apabila menjadi imam maka bersuara kuat. Ini sesuai dengan mazhab yang paling benar dan menjadi pendapat kebanyakan para ulama. Kedua, bersuara perlahan seperti doa-doa lain. Okay, sekarang ni kita ni nak doa kunut ni nak baca kuat ke nak baca slow? Yang kita baca kuat lah ni. Cuma kita nak tengok daripada segi perbincangan yang telah dibincang oleh ulama. Masing-masing ada dalil. Cuma kita tak bincanglah dalil dia. Sandaran dia kita tidak bincang. Cuma kita ambil hak yang maksudnya hak kesimpulan dah. Dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Masing-masing ada sandaran dalil. Sebab pandangan yang pertama mengatakan yang pertama, bukan pandangan pertama. Yang pertamanya, kalau orang tu sembahyang seorang, maka sunat dia memperlahankan doa kunut. Kalau dia sembahyang seorang, sunat dia memperlahankan doa kunut. Manakala kalau dia jadi imam, maka kata dia sunat dia menyaringkan doa kunut. Itu maksud dia. Katanya, sedangkan tentang bersuara kuat dan perlahan dalam doa kunut, para sahabat kami mengatakan, pertama, apabila solat bersendirian maka bersuara perlahan. Kalau seorang sembahyang seorang, perlahan. Apabila menjadi imam maka bersuara kuat. Ini sesuai dengan mazhab yang paling benar dan menjadi pendapat kebanyakan para ulama. Kedua, bersuara perlahan seperti doa-doa lain. Ada kat pandangan yang kedua kata doa kunut sekalipun walaupun dia tu imam, sunat dia perlahan. Jadi bermakna tu imam kena baca kuat ke kena baca perlahan, kalau ni berlaku khilaf. Pandangan yang paling betul adalah baca kuat kalau tu imam. Sedangkan bagi makmum budak, misalnya imam, apabila imam tidak menguatkan suaranya, maka dia juga membaca doa kunut dengan suara perlahan seperti doa-doa yang lain. Okey, sekarang ni tu imam serok suara. Sebab panjang sangat bahang surah saat ni. Sampai sami Allahu liman hamidah dak tumik suara dah. Sebagai contoh. Makmum tak dengar kat belakang. Ataupun makmum duduk belakang tu. Elektrik mampu. Subuh tu. Maka makmum yang tidak dengar kunut imam, sunat dia baca kunut sendiri, tapi baca perlahan dah. Baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Allahumma hdini dah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini. Baca perlahan. Ini makmum. Baik. Jadi apabila imam tidak menguatkan suaranya, maka dia juga membaca doa kunut dengan suara perlahan seperti doa-doa yang lain. Kerana perkara itu sesuai dengan bacaan perlahan daripada imam. Apabila imam membaca doa kunut dengan suara kuat, tadi tu imam baca dengan suara perlahan, maka bagi makmum yang boleh mendengar doanya, dia mengucapkan amin. Makmum saat itu ucap amin, amin atas doanya, dan ikut dalam pujian-pujian di akhir doa. Dia ada tempat ucap amin, ada tempat makmum ikut. Dia amin ni doa. Dia sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Hak tu bukan doa dah. Hak tu puji. Situ kalau faham amin juga, orang faham bahasa Arab sukalah. Lawan dia pula amin. Orang puji Tuhan mugi ucap amin buat apa pula? Amin ni ya Allah perkenanlah, ya Allah perkenanlah. Orang puji Tuhan. Jadi kalau kita berdoa baru kita kata amin. Dia lain tu. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku di dalam mereka yang kamu bagi hidayah. Ini doa. Wa afini fi man afait. Doa. Wa tawallani fi man tawallait. Doa. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Ini doa. Ni amin, amin, amin sampai 5 kali. Lepas tu fa innaka taqdi, jangan kita kata amin. Fa innaka taqdi, dia bukan doa dah, waktu dia puji. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau yang menghukum, wala yuqda alaik, tidak ada orang yang menghukum ke atasmu ya Allah. Wa innahu la yadhillu man walait, tidak akan hina mereka yang memberi pertolongan. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang memusuhi ya Allah. Tabarakta, maha suci engkau.
Tabarakta Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ta'ala, dan maha tinggi engkau. Baik, itu dipanggil puji Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala tak perlu dah kita kata amin. Jangan nak kata benda masa puji tu. Nanti katakan dia. Katanya mana sedangkan mana pendapat lain mengatakan hendaklah mengucap amin. Apabila tidak boleh mendengarnya, maka membaca sendi doa kunut dengan suara perlahan. Pendapat lain mengatakan hendaklah mengucap amin. Sedangkan pendapat lain mengatakan mengikut bacaan tersebut disertai dengan mendengar. Mana hok mana saat ni? Atas bola. Sedangkan bagi makmum, apabila imam tidak menguatkan suaranya, maka dia juga membaca doa kunut dengan suara perlahan seperti doa-doa lain. Kerana perkara itu sesuai dengan bacaan perlahan daripada imam. Apabila imam membaca doa kunut dengan suara kuat, maka bagi makmum yang boleh mendengar doanya, dia mengucapkan amin atas doanya dan ikut dalam puji-pujian di akhir doa. Jadi apabila tu imam kata fa innaka taqdi, makmum pun kata fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Dah kalau tak makmum dah ingat ataupun makmum tak baca, boleh ke tak? Tak ada masalah, hukum dia sunat kan. Lepas tu ada tak benda yang lain yang makmum boleh buat daripada selain daripada ikut tu imam baca puji? Ada benda. Kata sebagian ulama, makmum kata asyhad, aku bersaksi. Aku bersaksi di atas pujian tersebut. Itu makna asyhad. Ada pandangan sebagian ulama menyebut lagu tu, aku bersaksi. Aku bersaksi di atas pujian tersebut. Baik. Katanya apabila tidak boleh mendengarnya, maka membaca sendiri doa kunut dengan suara perlahan. Pendapat lain mengatakan hendaklah mengucap amin. Sedangkan pendapat lain lagi mengatakan mengikut bacaan tersebut disertai dengan mendengar. Pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama. Pula dah. Sekali lagi apabila tidak boleh mendengarnya, tak boleh dengar bacaan doa imam, maka membaca sendiri doa kunut dengan suara perlahan. Tadi kita cerita dah. Namun ada pendapat lain mengatakan hendaklah mengucapkan amin walaupun tak dengar ucap amin juga. Dah apa mengucap amin hak tak dengar? Amin ni maksud ya Allah terimalah doa tu imam. Ia tak ada masalah. Kita tahu orang tu berdoa, kita tengok orang tu berdoa, kita tak dengar pun dia berdoa, kita pun ya Allah terimalah doa dia ya Allah. Boleh tak? Tak ada masalah, boleh je. Maka pandangan ni kata dah walaupun mu tak dengar, mu tahu tu imam doa, maka tak ada masalah. Mu kata amin ya. Baik. Sedang pendapat lain lagi mengatakan mengikut bacaan tersebut disertai mendengar. Ada tak pandangan kata walaupun tu imam baca kuat, tetap sunat kita baca serta kita dengar apa yang dibaca oleh imam sekaligus. Mulut kita baca, telinga kita dengar. Tapi pandangan ni bukan pandangan yang kuat. Pandangan yang paling benar ialah pendapat yang pertama. Okey. Dalam solat selain solat subuh, apabila melakukan kunut, apabila solatnya adalah solat jahriyah seperti maghrib dan isyak, maka hukumnya sama seperti solat subuh sebagaimana telah kami jelaskan. Okey, ada kadang-kadang kunut ni dibaca pada sembahyang yang lain, iaitu kunut nazilah. Apabila ada bala yang menimpa orang umat Islam, maka sunat kita baca kunut setiap sembahyang fardu. Yang mana kunut ni dinamakan sebagai kunut nazilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca kunut nazilah. Baik. Jadi sekarang ni kunut nazilah kita nak baca kuat ke kita nak baca slow? Kata ulama tengok sembahyang dia. Sembahyang jahriyah ke sembahyang sirriyah? Dah benda jahriyah dengan sirriyah. Jahriyah ni sembahyang nyari. Subuh sembahyang nyari, tu kita bincang dah subuh. Tinggal lagi pada maghrib dengan isyak. Sembahyang sirriyah sembahyang yang perlahan. Zuhur dengan asar. Itu sembahyang sirriyah. Kalau sembahyang jahriyah, contoh seperti maghrib dan isyak, maka hukumnya sama seperti solat subuh sebagaimana yang telah kami jelaskan. Maksudnya baca kunut dengan nyari bagi imam. Makmum ucap amin. Apabila solatnya adalah solat zuhur dan asar, maka satu pendapat mengatakan harus disuarakan dengan perlahan, mesti kena perlahan. Dan pendapat lain mengatakan dilakukan seperti pada solat subuh. Jadi dalam masalah sembahyang zuhur, sembahyang asar, nak baca lagu mana? Kuat ke perlahan? Ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan perlahan, ada pandangan yang mengatakan kuat. Ada dua pandangan. Mana pandangan yang lebih sahih adalah dikuatkan doa tersebut. Sebab Rasulullah membaca doa kunut nazilah dengan kuat. Baik. Hadis sahih tentang kunut yang dilakukan oleh Rasulullah atas orang-orang yang terbunuh, para penghafal Quran.
di sumur Ma'unah. Oh, dia terjemuh Indonesia. Dia telaga Ma'unah. Dia ada satu tempat nama dia Bi'r Ma'unah. Dia ada satu cerita peperangan Bi'r Ma'unah, ataupun bukan peperangan pun, sahabat Rasulullah dibunuh secara curi dengan khianat. Dia cerita dia panjang lah, hamba rekahkan cerita. Dalam tahun pada bulan Safar tahun 4 Hijrah, ketika tu ada seorang lelaki nama dia Amir bin Malik. Amir bin Malik, dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada Bani Amir. Nama dia Amir bin Malik, dia daripada Bani Amir. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia jumpa dengan Rasulullah? Rasul ajak dia kepada agama Islam. Tapi dia tidak menerima agama Islam. Maka dia pun cadang kepada Rasulullah, ataulah sahabat-sahabat Rasul pergi kampung hamba, ajak orang kampung hamba kepada agama Islam ni. Dia tak terima. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu alaihim ahla Najd. Aku sebenarnya aku bimbanglah puak-puak ahli Najd. Puak-puak ahli Najd, satu tempat Najd sekarang, ahli Najd saat ni tu akan membunuh sahabat-sahabat aku, melakukan khianat terhadap sahabat aku. Kata Amir bin Malik, Rasulullah, ana jarul lahu, aku akan menjadi penjamin kepada mereka itu. Dia nak jadi penjamin, pelindung. Dia masyarakat Arab ketika dulu, kalau orang ni nak bunuh orang ni, tiba-tiba ada seorang yang mempunyai nama dalam masyarakat, menjadikan dia sebagai pelindung tu, aku lindung dia, maka orang tak akan bunuh dia. Dan di antara akhlak yang dipegang oleh orang Arab ketika dulu, dia akan jaga sungguh kalau orang tu dijaga oleh orang yang ada nama. Suatu ketika dahulu. Jadi oleh kerana Rasulullah melihat bahawasanya Amir bin Malik adalah orang yang mempunyai kedudukan dalam kaum dia, tiba-tiba dia beri jaminan untuk menjaga sahabat Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bincang-bincang dengan sahabat. Rasul hantar 70 orang sahabat daripada puak Ansar, penghafal Quran, sebab nak ajar Quran kan. Dan puak-puak yang 70 orang ni, Allah, sifat dia memang cukup hebat. Sifat dia adalah dia tolong dikotek kayu api, wak mari air, letak masjid, khidmat, wak bagi makan kepada ahli sufah. Orang yang bagus sungguh, 70 orang, Quran, orang ingat Quran. Memang cukup hebat dah orang ni. Rasul hantar 70 orang. Yang mana Rasul lantik ketua, nama dia Mudhir bin Amr. Mudhir bin Amr yang menjadi ketua. Nama-nama ni payah sikit nak ingat. Melainkan kena orang biasa sungguh kan. Nama ni sejarah sedap kita dengar, tapi nama-nama sahabat ni payah sikit nak ingat. Dia merengkah je lah. Baik, tak mau cerita nama banyak-banyak. Takut kau pening. Okey, hak yang mari jumpa dengan Rasulullah nama dia Amir bin Malik. Dia daripada Bani Amir. Baik. Secara kebetulan Bani Amir ni, ni kena cerita kau ni, yang penting ni. Bani Amir dia ada kumpulan kabilah yang lain yang mengangkat sumpah setia untuk bergabung dengan dia, iaitu Bani Sulaim. Dan Bani Sulaim dia ada kabilah-kabilah dia pula. Antara kabilah dia adalah Ri'l, Zakwan, Usayyah. Ni di antara kabilah-kabilah dia. Okey. Dipendekkan cerita, maka 70 orang sahabat Rasulullah lebih kurang ni yang dipimpin, yang menjadi ketua ketika tu, nama dia adalah Mudhir bin Amr. Dia sampai di satu tempat nama Bi'r Ma'unah, yang mana Bi'r Ma'unah adalah suatu tempat yang dekat dengan perkampungan Bani Sulaim. Bani Sulaim yang kita cerita, yang akad perjanjian dengan Bani Amir saat ni tu. Sampai situ, maka ada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Haram bin Milhan. Payah ni nama orang lain pula. Haram bin Milhan adalah pok saudara kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik pok saudara sebelah mak. Anas bin Malik mak dia adalah Ummu Sulaim, adik-beradik Ummu Sulaim. Nama dia Haram bin Milhan. Yang mana Haram bin Milhan diutuskan oleh kumpulan ni dijumpa dengan Bani Amir, bawa surat Rasulullah nak ajak kepada agama Islam. Jadi Haram bin Milhan adalah Rasul, utusan. Dia memang ada orang Arab dulu, musuh lagu mana pun utusan dia tidak akan bunuh. Kalau orang yang bunuh utusan tu memang orang jahat sungguh. Orang tu memang tidak boleh letak dalam masyarakat. Orang jahat-jahat sungguh, orang marah belaka ke dia. Apabila dia hantar surat, sampai kepada surat saat itu kepada
anak saudara kepada Amir bin Malik. Nama anak saudara dia pula Amir bin Tufail. Pula dah. Anak saudara dia nama Amir bin Tufail. Amir bin Tufail dia orang jahat sungguh. Orang hak jahat. Dia tak tengok dah surat benda, dia pun isyarat kepada orang hak geng-geng dia supaya tikang kat belakang. Dia tikang kat belakang dak setarang. Haram bin Milhan. Apabila dia tikang kat belakang, anak buah dia tikang kat belakang, Haram bin Milhan kata lagu mana? Wallahi, Haram bin Milhan kata, Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, fustu, aku berjaya demi Allah Subhanahu wa taala. Kena tikang kat belakang ni, terburah perut ni, molek-molek ada kata, demi Allah aku berjaya. Apa lek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya kerana gugur syahid, tak mati dia. Lepas daripada tu, Amir bin Tufail ni ajak pok-pok Bani Amir pergi kepung sahabat Rasulullah. Tapi Bani Amir seorang nak pergi. Kerana dia, kerana Bani Amir mengetahui Amir bin Malik telah berjanji untuk melindungi orang ni. Dia tak mau khianat janji Amir bin Malik. Lepas tu Amir bin Tufail dia ajak tu Usayyah Ri'l Zakwan, hak yang puak daripada Bani Sulaim saat ni tu, pergi serang. Dia pakat kapung, perang, dia kawan ni lawang juga, bukan ada lawang. Mai 70 orang berapa kapung, mai 1000. Dandang weh 70 orang banyak kapung. Mari mati belaka, gugur syahid belaka. Allah, gugur syahid belaka. Cuma ada seorang je sahabat Rasulullah yang parok kena, dia meninggal mati. Dia berada di celah-celah mayat sahabat-sahabat yang lain, tapi dia masih lagi tak mati, masih lagi ada nyawa dan dia terselamat. Nama dia Ka'ab bin Zaid. Nama dia Ka'ab bin Zaid, tak silap ingat lah, tak silap ingat. Baik, jadi dipendekkan cerita, apabila sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Rasulullah cukup sedih. Ada pada setahun sebelum tu berlaku peperangan Badar, peperangan Uhud. Tidak kurang daripada 70 orang sahabat Rasulullah hak yang gugur syahid. Hak ni pula ni orang hak yang Al-Quran ni, orang hak yang cukup baik ni, Rasul hatta tujuan untuk ajar Quran, mati belaka. Dan Rasulullah sebulan Rasul doa dalam sembahyang, qunut nazilah, Rasul baca doa setiap sembahyang, Rasul baca doa supaya Allah Subhanahu wa taala turun bala kepada puak-puak tersebut. Dan memang sungguh Amir bin Tufail mati dalam keadaan hina. Amir bin Tufail dan beberapa orang lagi memang mati dalam keadaan hina sungguh setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ke atas mereka itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cerita berkenaan dengan Bi'r Ma'unah. Dia peristiwa Bi'r Ma'unah kerana mereka dibunuh di satu tempat nama dia Bi'r Ma'unah. Baik. Kata dia lagu mana? Dalam Sahih Al-Bukhari pada bab tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', surah Al-Imran, daripada Abi Hurairah bahawa Nabi bersuara kuat dalam membaca doa qunut nazilah. Jadi Rasul baca kuat sampai ke sahabat dengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya tasyahud dalam solat. Tasyahud kita kata tahiyat. Dalam kitab dia kata tasyahud. Beza mana? Kita kata tahiyat sebab ada at-tahiyat tu, doa at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu. Baik, sebab tu kita kata tahiyat. Tasyahud kerana benda? Kerana dalam tahiyat saat itu ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, solat apabila hanya berjumlah 2 rakaat seperti solat subuh atau solat sunat, maka di dalamnya hanya terdapat satu tasyahud. Ni kita tahu belaka. Jadi kalau sembahyang 2 rakaat ada satu tasyahud je. Tasyahud sebelum salam tu Cuma kadang-kadang ada je kok 2 tasyahud. Ada sembahyang 2 rakaat ada 2 tasyahud, makmum masbuk. 2 tasyahud dia mari tu imam 2 tasyahud akhir dah. Dia Allahu Akbar, wajib dia duduk. Wajib dia duduk tasyahud kerana mengikut imam. Lepas daripada tu imam bagi salam, dia tambah 2 rakaat, dia tasyahud pula akhir sembahyang dia kerana itu adalah tasyahud dia. Baik. Ini kira asal lah, jangan kira makmum masbuk. Baik. Kadang-kadang jadi 3 kali tasyahud pun ada sembahyang 2 rakaat. Ada 3 kali tasyahud sembahyang 2 rakaat ada. Satunya masbuk. Lepas tu masuk rakaat kedua dia duduk tasyahud dah sekali, dah ingat. Acu nak bagi salam, baru serakaat.
Faham pula serakaat lagi, tambah pula satu rakaat. Tasyahud pula. Tu tasyahud yang pertama kerana wajib mengikut imam, tasyahud yang kedua kerana terlupa silap baca tasyahud. Tasyahud yang ketiga adalah kerana tasyahud akhir dia. Kalau kita nak buat banyak lagi kita boleh buat 10 pun boleh buat. 10 tasyahud. Lupa semua dia. Lupa semua. Boleh kita nak buat. Baik. Apabila berjumlah 3 atau 4 rakaat, maka di dalamnya terdapat 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama dan tasyahud kedua. Boleh dibayangkan pada orang yang terlewat solat berjemaah mengerjakan 3 tasyahud. Boleh juga dibayangkan mengerjakan 4 tasyahud pada solat maghrib. Solat maghrib boleh 4 tasyahud. Dia sampai rakaat kedua. Rakaat kedua tu imam 1 tasyahud. Okey. Lepas tu bukan. Betul, dia sampai ketika tu imam duduk tasyahud awal. Rakaat sembahyang maghrib kan, tu imam duduk tasyahud awal. Dia pasal Allahu Akbar, dia tunggu tasyahud. Lepas tu nanti tu imam bangun. Lepas tu imam bagi tasyahud akhir, dia duduk pula tasyahud. Lepas tu lepas daripada tu imam bagi salam, dia baru boleh 1 rakaat, dia pun tambah. Lepas tu dia 2 rakaat, 1 tasyahud. Lepas tu rakaat akhir 4 tasyahud. Itu jadi 4 tasyahud. Katanya dia kemudian salat 2 rakaat kemudian bertasyahud kerana terhitung berada dalam rakaat kedua. Kemudian dia melaksanakan rakaat yang terakhir dan mengerjakan tasyahud di akhirnya. Apabila melakukan solat sunat dan berniat mengerjakan lebih daripada 4 rakaat walaupun 100 rakaat, maka yang benar adalah tidak lebih daripada 2 kali tasyahud. Solatnya dikerjakan sesuai dengan niatnya. Kemudian bertasyahud pada rakaat ketiga daripada akhir. Kemudian berdiri dan mengerjakan 2 rakaat yang tertinggal, lalu melakukan tasyahud kedua dan mengucapkan salam. Okey, gini. Sekarang ni sembahyang sunat ni, sembahyang sunat mutlak. Kita nak sembahyang banyak berapa rakaat pun tak ada masalah, boleh. Kita nak sembahyang 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, 100 rakaat pun boleh. Dan kalau kita nak sembahyang 1 rakaat, boleh kita sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Dan boleh kita sembahyang 100 rakaat dengan 1 salam. Kita buat 100 rakaat dengan 1 salam. Tak pernah lagi buat kali. Tak pernah lagi buat. Baik. Allahu Rabbi. Tapi nak perhabis juga tak tahu apa kali rehat. Nak perhabis, tak tahu apa kali rehat. Allah. Baik. Katanya apabila melakukan solat sunat dan berniat mengerjakan lebih daripada 4 rakaat walaupun 100 rakaat, maka yang benar adalah tidak lebih daripada 2 kali tasyahud. Salatnya dikerjakan sesuai dengan niatnya. Kemudian bertasyahud pada rakaat ketiga daripada akhir. Rakaat ketiga daripada akhir. Kemudian berdiri dan mengucapkan 2 rakaat yang tertinggal, lalu melakukan tasyahud kedua dan mengucapkan salam. Maksudnya 2 rakaat, pada 3 rakaat yang terakhir saat itu kita bagi tasyahud, lepas tu tambah lagi 2 rakaat. Macam kita sembahyang isyak tu lagu mana? Kita tasyahud yang pertama berbaki daripada tasyahud yang pertama 2 rakaat lagi, gitulah apa yang kita buat. Itu cara dia. Baik. Jadi boleh kita buat 1 tasyahud, boleh kita buat 2 tasyahud. Katakanlah kita nak sembahyang 100 rakaat dengan 1 salam. Boleh kita buat 1 tasyahud dan boleh kita buat 2 tasyahud. Kalau nak buat 2 tasyahud, kita kena buat lagu mana? Pada rakaat 3 rakaat akhir kita duduk, kita tasyahud yang pertama, lepas tu tambah lagi 2 rakaat, lepas tu barulah tasyahud akhir. Okey, itu cara dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya menetapkan bilangan rakaat di dalam sembahyang sunat tidak diwajibkan. Sama juga kita ni dalam sembahyang fardu. Adakah mesti kita niat saja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat? Tak. 4 rakaat tidak perlu. Maksudnya tidak disyaratkan dalam niat. Kalau kita tak sebut 4 rakaat sekalipun, tak ada masalah, sah niat kita. Kita nak sembahyang sunat saja aku sembahyang sunat zuhur, Allahu akbar. Kita tidak menentukan 2 rakaat ke 4 rakaat, tak ada masalah. Dan kita nak buat rakaat boleh, kita nak buat 2 rakaat pun boleh, nak buat 4 rakaat pun boleh. Maksudnya bilangan rakaat tidak disyaratkan. Tetapi kalau sekiranya kita menetapkan rakaat, adakah kita boleh mengurangkan daripada apa yang kita tetapkan ataupun tidak dibolehkan? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Ada mengatakan tidak boleh kita mengurangkan daripada apa yang kita tetapkan. Dah bila kita tetapkan kena ikut sesuai dengan niat kita. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan boleh kita tambah dan boleh kita kurang. Okey. Mungkin tidak berlaku ataupun yang hamba cerita ni dia mungkin berlaku pada orang pergi Mekah. Dengar model orang pergi Mekah lagu mana? Sekarang ni biasanya pada bulan Ramadan, orang pergi Mekah pada bulan Ramadan kita sembahyang tarawih di Mekah ataupun Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sembahyang tarawih.
Penghujung sembahyang tarawih kita akan sembahyang sunat witir. Biasanya tu imam sembahyang witir mana? Tu imam buat 2 rakaat, lepas tu buat 1 rakaat. Buat 2 rakaat, buat 1 rakaat. Kena pergi tu, tahu apa pergi tu, 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat. Satu malam tu 2 rakaat dia tak bagi salam, dia tambah pula 1 rakaat lagi. Dia tak bagi salam, dia tambah pula 1 rakaat lagi. Allah, kita nak buat mana kita ni? Kita nak buat mana? Tadi kita niat aku sembahyang witir 3 rakaat. Ataupun aku sembahyang witir 2 rakaat. Dah kita biasa buat 2 rakaat bagi salam, lepas tu buat pula 1 rakaat. Tiba-tiba dak bagi salam dak setara. Bangun pula tambah 1 rakaat lagi, kita nak buat mana? Sudahlah. Mai hak yang belajar tapi kena benda lagu tu, salah habah kau. Sudah nak bangun ke? Nak bagi salam. Nak bangun ke? Nak bagi salam. Last kali ni mufaraqah. Selesai. Dah buat mana? Sebenarnya dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Sebenarnya ada pandangan yang mengatakan boleh terus ikut imam. Kita qasa aku nak tambah bilangan rakaat, hak yang aku niat 2 rakaat. Tapi pandangan mazhab Imam Syafi'i kalau melibatkan sembahyang witir, apabila kita niat 2 rakaat tidak boleh kita tambah 2 lebih daripada 2 rakaat. Bukan mesti kita kena bagi salam. Bagi salam maksudnya tak payah tambah. Dah kita boleh bagi salam lalu ke? Boleh. Niat mufaraqah. Dan kalau kita tak mau niat mufaraqah, kita tunggu imam dalam tasyahud akhir kita. Jadi tok imam tunggu tasyahud akhir dia, tok imam bagi salam, kita bagi salam. Pada tok imam bagi salam, kita tak buat pula 1 rakaat lagi. Okey, ambil ulang sekali lagi. Jadi kalau kita sembahyang witir, kita tentukan bilangan rakaat dalam niat. Saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat. Aku makmum kerana Allah Taala. Tiba-tiba tu imam buat 3 rakaat, dak kebos patah kita. Kalau kau boleh buat 3 rakaat, tak apa lah. Ni dah buat pun. Dia dah buat 2 rakaat, dia buat 3 rakaat dengan 1 salam. Jadi kita niat 2 rakaat, dah dia buat 3 rakaat. Adakah kita kena bangun ataupun tak boleh ikut dia? Sebenarnya dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Mazhab Imam Syafi'i, hak yang kita kamu menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, apabila kita telah menentukan bilangan rakaat dalam sembahyang sunat witir, maka tidak boleh kita melebihkan daripada apa hak yang kita niatkan. Jadi apabila tidak boleh kita melebihkan, maka tak perlu kita naik ikut imam. Dan apa yang perlu kita kena buat adalah kita niat mufaraqah dan bagi salam, ataupun kita tunggu imam dalam tasyahud akhir kita. Nanti imam tunggu, barulah kita bagi salam bersama dengan imam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekumpulan ulama daripada kalangan teman rapat kami, yang ini ulama mazhab Imam Syafi'i, menyatakan tidak boleh melakukan lebih daripada 2 kali tasyahud, dan tidak boleh jumlah rakaat di antara tasyahud pertama dan kedua lebih daripada 2 rakaat. Namun boleh jika hanya 1 rakaat. Maksudnya 2 rakaat akhir, 1 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Dia ni hak yang dia letak tasyahud boleh. Apabila berjumlah lebih daripada 2 tasyahud atau lebih daripada 2 rakaat di antara kedua-dua tasyahud, maka solatnya batal. Ini pandangan sebagian ulama kami, ulama mazhab Imam Syafi'i. Para ulama lain mengatakan boleh dilakukan tasyahud pada tiap-tiap rakaat. Namun yang benar adalah hanya dibenarkan setiap 2 rakaat. Wallahu a'lam. Maksudnya lebih daripada 2 tasyahud berlaku khilaf. Pandangan yang paling benar adalah tidak dibolehkan, ia membatalkan sembahyang. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan dibolehkan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.